Hello guys, okay, saya nak ulas sedikit lah tadi selepas video yang pertama tu yang kita nampak ada ada posting dalam Facebook yang kata GST sebenarnya orang kata dari segi faktanya lepas GST withdraw inflasi turun. Itu tak berapa betul Okay, inflasi dia punya rate saja menurun. Okay, disebabkan masa awal-awal rate dia dah naik tinggi. Dia siapa yang belajar matematik dah tahu dah. Okay, boleh tengok video saya sebelum ni. Okay, so dia tak semestinya pasal GST withdraw. Dia sama juga kes sekarang ni. Inflasi kita tak semestinya harga barang tak naik, cuma rate dia dah menurun. Sekarang ni 1.5%, 2%. Kalau kat Malaysia lah. Kalau kat luar negara masih dekat-dekat 3% ataupun 4%. Okay, tapi still kurang daripada 5% atau 5% lebih daripada sebelum ni. Jadi bila base dah naik, okay, akan sampai satu masa dia akan menurun. Sama juga kalau gaji kita masa awal basic 2,000, 3,000, kita dapat 10%, janganlah pergi tanya bos, saya gaji saya basic sekarang dah naik jadi 10,000. Takkan bos nak bagi 2%, 3% je increment ataupun 4%. Dulu bos selalu bagi 10%. Yalah 10% daripada 2,000 atau 3,000 baru 200, 300. Tapi kalau 10% daripada 10,000 dah jadi 1,000. Okay, jadi pakai saya cuma beri analogi lah. Okay, so sekarang ni saya nak discuss pasal benda ni sebab ramai yang salah faham antara perbandingan bila dia orang buat tu. Senang ceritalah, geng-geng palatau lah. Okay, dia bandingkan GST dengan SST dengan pengiran macam ni. Dia kata GST setiap peringkat dia akan naikkan. Okay, tapi ada jugalah yang memberi walaupun tak berapa, dia kurang tepat sikit, tapi tak apalah, at least saya nak tunjuk sebenarnya cara yang sebelah kiri ni dia agak salah, yang cara sebelah kanan ni dia agak betul. Okay, mungkin tak 100% tapi dia agak lebih betul sedikit lah. Okay, kalau tengok sini dia ambil approach yang GST ni dia akan naik, okay, untuk setiap peringkat. Okay, kita kena ingat GST tu dia akan ada satu line lain. Okay, katakan 6% masa first introduce tu. Okay, tapi benda tu setiap level, okay, daripada penghilang, pemborong sampai peruncit, lepas tu pengguna tu, yang atas-atas ni, okay, kalau diberi selalunya kebanyakan barang-barang necessity atau barang keperluan akan diberi pengecualian ataupun almost diberi pengecualian. Bukan dia kata pengecualian lah, dia boleh claim rebate daripada kerajaan. Maknanya dia bayar dahulu, okay, dia charge kepada, contoh dari penghilang ke pemborong, dia charge dahulu tapi dia boleh claim balik. Okay, jadi dia punya efek dia tak betul cara pengiraan ni. Okay, itu satu. Satu lagi saya rasa, okay, dia cuba bandingkan SST dengan dia pakai absolute value kat sini. Ini kurang betul. Selalunya kalau penghilang, pemborong ataupun peruncit, biasanya dia nak kira, dia tak adalah, okay, setiap barang saya nak letak margin keuntungan RM2 sebab dia memberi margin keuntungan RM2 dalam absolute value. Biasanya orang akan ambil, saya nak margin keuntungan 30%, 40%. Jadi bila SST dah kenakan di kat atas, lepas tu yang bawah tu, okay, selalunya dia dah hidden cost tau, SST tu. Okay, so dia nampak cost dia dah naik, jadi dia akan charge 30% atau 40% sebab dia nak naikkan margin keuntungan, dia nak maintain margin keuntungan. Okay, dia akan charge. Jadi sebab tu SST ni dia kurang, orang kata transparent. Satu lagi dia akan naikkan dia punya orang kata harga kepada pengguna. Okay, ini adalah orang kata perbandingan yang agak betul. Okay, so lain kali, okay, kalau kita nak bandingkan, jangan buat perbandingan macam palatau macam ni. Okay, dia ambil orang kata konsep GST ni dia memang akan ni, tapi dia lupa nak beritahu GST tak boleh nak, orang kata nak claim balik, okay, ataupun dapat rebate. Okay, satu lagi dekat sini dia cuma maintain sebagai absolute. Jarang-jarang, okay, kalau jadi businessman ataupun penghilang, pemborong, peruncit yang ada dalam supply chain lah, jarang-jarang dia akan menetapkan keuntungan sebagai absolute. Okay, selalunya atas percentage 30%, 40% sebab dia nak ambil margin keuntungan. Jadi kalau SST dah nak masukkan, dia naikkan lagi 30% ataupun markup. Lepas tu yang bawah pula, bawah daripada supply chain tu downstream, dia akan naikkan lagi dengan situ. Okay, and dia orang tak boleh nak claim balik. Okay, so that's why GST, okay,
Dah kelas 175 negara dah implement. Okey, dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Negara-negara yang develop, UK, Singapore, Australia, Canada, even India pun dah implement. Okey. Apa masalahnya? Kenapa kita masih tak boleh nak faham? Okey. So, cubalah tanya pakar-pakar ekonomi. Okey, walaupun yang ini tak kurang tepat sikit, tapi sebenarnya ini dia punya lebih kurang jalan yang betul lah pengiraan dia. Okey. So, cuba tanya pakar-pakar ekonomi macam mana cara pengiraannya, kenapa GST lebih baik dan dia holistic in terms of pungutan. That's why bila GST implement, pungutan cukai akan menjadi lebih banyak. Okey. Tapi palatau-palatau wala non ni atau madon non ni, dia orang kata, oh, kalau cukai banyak maknanya consumer yang kena bayar banyak. Okey, dia sebenarnya tak berapa tepat. Cukai banyak, okey, dikutip dalam GST, itu bermaksud ada kurang loophole dalam, orang kata, dalam supply chain ataupun dalam peringkat-peringkat yang terlibat dalam supply chain ni. Semua kena kutip, semua kena charge. So, semua akan ada line yang dia kena bayar 6% GST. Dia kena bayar dulu dekat kerajaan, lepas tu baru dia claim balik. Tapi dalam SST ni tak ada macam tu. Sebab tu GST, kalau satu kerajaan yang bagus, dia nak, orang kata, kalau kita nak cakap pasal Robin Hood ekonomi ataupun apa-apa ekonomi lah, sebenarnya GST lagi bagus sebenarnya. Okay, sebab dia based on consumption. Lagi kaya awak akan pakai banyak, so lagi banyak awak bayar. Ataupun high value item, luxury item, lagi banyak awak bayar. Okay, dan ni, so that's why masa Najib, okay, diimplement, ada yang 0% GST rate. Okay, ada yang 6% sahaja. Tapi sekarang ni, yang walau ni, dia claim, oh, SST 8% tak tinggi. Of course, kalau kita tengok absolute pun, 8 dengan 6, itu satu logik lah. Okay, kadang-kadang saya pun tak tahu, dia orang tak faham yang 8 dengan 6 tu, mungkin bagi dia orang. Tapi of course lah, dia akan claim, oh, itu cuma beberapa sektor saja. Kenapa dalam GST tak boleh kan? Katakanlah kalau dia claim, oh, beberapa sektor. Dalam GST pun kita boleh buat. Ada beberapa sektor kita memberi ataupun necessity item macam beras ke, ataupun gula, ataupun garam, ataupun education, ataupun beberapa yang sektor ataupun elektrik, air, kita boleh letak GST 0% ataupun 1%, 2%. Boleh je buat. Okey. Jadi geng-geng palatau dekat luar sana tu, okey, janganlah beri, orang kata, info yang salah macam ni. Okey. Sebab GST memang bagus. Itu sistem yang proven. Okey dah. Jadi tak perlulah. Okey, macam saya kata dalam ini, anecdotally lebih daripada 98% pakar-pakar, okey, saya kata pakar-pakar ekonomi ataupun orang yang betul-betul dalam bidang kewangan apa semua tu, dia akan agree GST lagi bagus daripada SST. Okey guys. Okey, jangan buat palatau macam ni.